Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. Terima kasih kepada imam tua dan imam muda yang berusaha PPMJ Jajahan Pasir Putih, AJK dan ahli-ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya Ustaz Ma'rafi bin Yusof. Tajuk kuliah saya pada pagi ini ialah berpesan-pesanlah kepada manusia dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa saya amat tertarik dengan suratul Asri ini? Sebab dia ialah Allah telah bersumpah dengan masa. Bersumpah dengan masa. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya sekali dalam kerugian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kecuali orang-orang yang terselamat hidup di dunia ini ialah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal dengan amal-amal yang soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan kita dalam kehidupan kita seharian ini hendaklah kita sentiasa berpesan-pesanlah kepada saudara-saudara muslim kita dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Sentiasalah ingat berpesan kepada sahabat kita ke seluruh orang muslim dengan kebenaran. Dan berpesan-pesan jugalah dengan kesabaran. Dalam kesabaran ini, dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran ini kita hendaklah sentiasa bersabar. Sentiasa bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman, dia kata, sekiranya aku nak hitung nikmat-nikmat yang aku bagi kepada kamu wahai manusia, tidak terhitungnya nikmat yang Allah bagi kepada kita ini, tuan-tuan. Kita tak payah kira banyak nikmat-nikmat ni. Kita sebut sikit saja, kan? Sebut sikit saja, iaitu nikmat mata, telinga, kaki, hidung, udara, nafas kita ini seharian kehidupan kita ini. Tanpa benda ini maka kita rasa gelusah. Tanpa, biarlah saya nak sebut benda ini kotor, benda ini kotor, menjijikkan. Orang panggil apa? Orang bahasa Kelantan panggil ketung. Kalau kita seseorang manusia hidup dalam satu hari ini tak dapat berketung, tak dapat ketung, alangkah macam mana perasaan kita, tuan-tuan sekalian? Nak tidur tak boleh, nak sembahyang rasa tak sedap sebab kembung perut.
perut sudah menjadi kembung, tak selesa, nak semayang tak selesa, nak buat apa sekalipun tak selesa. Itu waktu saja. Apatah kalau Tuhan tarik tangan kita, nak buat apa tak boleh, kan? Tuhan tarik tangan kita, nak buat apa tak boleh. Apatah lagi mata amat penting. Tak? Mata ni, kalau kita tak dapat melihat dalam satu hari, terasa seksanya. Tak? Inilah nak menunjuk bahawasanya nikmat-nikmat Allah yang bagi kepada kita ialah terlampau banyak. Kan? Nikmat yang paling besar sekali iaitu ialah nikmat Islam. Kan? Nikmat Islam. Betapa besar sekali. Sebagaimana ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tak. Ayat ini tersohor dengan nama dia iaitu ayat 1000 dinar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi di kedai-kedai restoran, kita tengok banyaklah mereka tampalkan ayat-ayat 1000 dinar ini. Ayat-ayat 1000 dinar ini tak banyaklah orang hafal. Tak. Apakah maksud yang dikatakan ayat tadi? Wa may yattaqillah, tak. Wa may yattaqillah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, insya-Allah, insya-Allah Tuhan akan keluarkan dia keluar dari kesusahan dunia, kesusahan akhirat. Ya. Orang yang bertakwa dijamin oleh Allah SWT. Allah akan keluar dia daripada segala kesusahan. Ya. Dan Allah akan bagi rezeki kepada mereka-mereka yang mengamalkan ini, ialah orang-orang yang bertakwa ini, ialah beri rezeki dengan tidak disangka-sangkakan, tiba-tiba dapat rezeki dengan mengejut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Inilah kelebihan orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang menerima Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Kan? Agama yang diterima oleh Allah, agama Islam. Selain daripada agama Islam, hancur. Hancur. Islam saja hanya diterima oleh Allah di sisi Allah SWT. Kan? Sebab kalau siapa-siapa yang ingin mencari agama yang belum Islam lagi, carilah agama Islam, iaitu agama yang selamat, dijamin oleh Allah selamat dunia dan akhirat. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita mencari agama yang diredai oleh Allah, iaitu agama yang selamat dunia dan akhirat. Yang belum lagi memeluk Islam, marilah kita sama-sama mencari agama yang memboleh kita selamat dunia dan akhirat. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya dia kata sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak termasuk dalam golongan-golongan orang yang rugi. Orang yang mencari selain daripada agama Islam, mencari selain daripada agama Islam, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Carilah agama Islam yang betul-betul yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut uraian yang lebih lanjut, Islam mempunyai 3 pengertian.
Islam ni ada 3 pengertiannya, kan? Pertama, mematuhi segala perkara yang disampaikan dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mematuhi segala perkara yang disampaikan dan diterang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia kata hukum-hukum syarak, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yaitu agama yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku telah redakan Islam itu untuk menjadi agama untuk kamu. Tuhan dah berfirman kepada kita bahawasanya Tuhan reda ialah Islam untuk kita semua, untuk kita sebagai hamba Allah, hamba Allah, orang-orang mukmin, Tuhan sudah reda kepada kita, iaitu Islam. Terima kasih. Marilah kita sama-sama bersyukur kerana kita di dalam Islam. Bagaimana orang-orang yang nak mencari selain nak mencari agama ni, nak mencari agama ni belum jumpa lagi dah. Kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana Allah dah jadikan kita Islam. Bagaimanakah mereka-mereka yang sedang mencari agama sekarang? Banyak halangan, banyak tentangan, hebat sekali. Jadi kita amat bersyukur kepada Allah SWT, berterima kasih banyak kepada Allah SWT kerana kita ni dah dilahirkan sebagai Islam. Dia kata sini, raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Boleh jadi agama untuk kita lah. Tuhan reda lah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyanil Islam ala khamsim syahadatil an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa siyami ramadan wal hajj baiti, rawahu Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina dan ditegakkan di atas 5 dasar, 5 rukun, 5 rukun. Yaitu pertama tidak lain tidak bukan ialah mengucap 2 kelima syahadat, kan? Yang penting sekali mengucap 2 kelima syahadat. Kalau tak ada 2 kelima syahadat ini, bersedekah ke, buat baik sebesar bukit ke, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tanpa syahadah ini, maka buat baik pun hanya setakat dunia saja. Tanpa ada syahadah. Kan? Orang yang ada syahadah saja, yang mengucap 2 kelima syahadat apa ni? Yang mengucap 2 kelima syahadat saja yang diterima oleh Allah dunia dan akhirat. Kan? Di atas 5 dasar, iaitu 5 rukun, iaitu mengucap 2 kelima syahadat, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan bahawasanya sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Nabi Muhammad ini adalah pesuruh Allah, Nabi dan Rasul. Seterusnya dia kata mendirikan sembahyang. Lepas mengucap tu dia kata diri kalau semayalah jangan tinggal. Sebab sembahyang ni adalah perhubungan hamba
dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu taala, kan? Perhubungan kita dengan Allah, sembahyang ni dah adalah hubungan kita dengan Allah. Tak. Kalau kita hidup dalam kehidupan ini, tak, kita tidak berhubung dengan Allah, tidak berhubung dengan pencipta, maka kita jadi sesak. Ingat baik-baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Kita hendaklah sentiasa berhubung dengan Allah. Agak rasa nak sikit royak ke Allah. Ya Allah, ya Tuanku, ampunkanlah dosa-dosaku ini ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa muslimin dan muslimat. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu taala. Dalam kehidupan kita ini, kita manusia ni tak lari daripada membuat salah dan silap. Maka ingatlah, kita hendaklah yang pertama kita minta memohon kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah SWT. Dah. Sebab kita ni ada dosa sikit dan banyak. Dah. Tak lari kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia ada dosa. Atau sikit ataupun banyak. Dah. Maka kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah SWT dan berhubung dengan Allah. Dah. Maksud saya di situ. Seterusnya dia kata sini ialah memberi zakat. Tak. Keluarlah zakat sedikit. Apabila dah cukup hul, apabila sampai dia zakat, maka kita keluarkanlah zakat, kan. Terusnya kita orang Islam hendaklah sentiasa kau boleh puasa sunat, tak, Isnin, Khamis, puasa sunat diamalkan. Tak. Jadi tak lama dah, kan. Dalam sebulan lebih lagi, dalam sebulan lebih lagi kita menghadapi bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang berkat, bulan yang maghfirah, bulan rahmat. Ya. Syukurlah kita, ya. InsyaAllah mudah-mudahan pada tahun ini kita sama-sama dapat berpuasa, ya. Berpuasa. Tuhnya dia kata keluar naik haji. Naik haji selepas berpuasa, dia kata bulan Ramadan ni kita pergilah haji. Pergilah haji yang berkemampuan. Yang mampu tu pergilah haji. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadanan wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila, rawahu Muslim. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya daripada Umar tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar-dasar Islam itu ialah engkau melafazkan dua kelima syahadat. Dasar-dasar Islam itu dia kata ialah engkau melafazkan dua kelima syahadat, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Dan engkau mendirikan sembahyang dan memberikan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Jika engkau mampu. Hadis ini ialah hadis rawahu Muslim. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam bahagian yang lalu, bahawa salah satu dari pengertian Islam itu ialah hukum-hukum syarak dan keterangan-keterangan yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
daripada Allah Azza wa Jalla. Kan? Hukum-hukum dan peraturan yang tersebut yang terdiri dari surah dan tegah. Daripada suruh dan tegah. Daripada suruh dan tegah. Adalah meliputi sekalian bidang hidup umat manusia. Kan? Dia kata dua perkara, suruh dan tegah. Suruh buat benda baik dan tegah yang tak baik. Hak buat hak yang baik tu kita buat. Kita buat. Kita buat, yang tak baik kita tinggalkan. Itu maksud dia. Buatlah segala apa yang baik. Kan? Buatlah segala benda bentuk yang baik, dan tinggalkan segala benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah meliputi segala bidang hidup umat manusia. Kan? Islam yang demikian sifatnya berasaskan 5 dasar atau 5 rukun sebagaimana yang diterangkan oleh baginda dalam hadis-hadis tadi. Hadis-hadis itu tadi. Dari 5 dasar inilah terbit dan kembali kepadanya segala hukum dalam setiap keadaan umat manusia dalam alam kehidupan ini. Setiap keadaan manusia dalam alam kehidupan ini. Dalam pada itu, Islam dan pengajarannya tidak terhad kepada kandungan rukun-rukunnya yang 5, yang sebahagian besarnya menerangkan hukum-hukum syarak mengenai ibadat yang mengaturkan hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi masih banyak lagi pengajaran Islam yang menerangkan hukum syarak mengenai muamalat, munakahat, jenayah dan lain-lain. Soal masyarakat dan akhlak. Akhlak yang menghubungkan manusia sesama manusia. Inilah benda-benda penting dalam kehidupan kita seharian. Kalau tanpa benda ni, hancur lebu kita. Tanpa muamalat, tanpa munakahat, nikah kahwin, tanpa undang-undang jenayah, maka hancurlah. Hancur disebabkan tak ada undang-undang, kan? Dan lain-lain soal masyarakat dan akhlak. Akhlak ni perhubungan manusia dengan manusia. Kena ada akhlak. Tanpa akhlak juga kita, ahli keluarga kita, seluruh orang Islam, maka hancur. Tanpa akhlak, tanpa akhlak. Pengajaran Islam yang demikian, selain daripada yang diterangkan dalam Al-Quran dan diterang juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, antaranya ialah hadis yang berikut. Dia kata sini, An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, qala kuntu ma'a Nabi SAW bi syafarin wa asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nashir. Faqultu ya Rasulullah, Faqultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqad sa'altani an azim wa innahu yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumul ramadan wa tahujjul bait. Summa qala ala uduluka ala abwabil khair al-sawmu junnatun wa sadaqatun tu'fiul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wa salatu rajulun fil jawfi laili. Qala summa tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Di sini jelas kepada kita bahwasanya daripada Mu'az bin Jabal
Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, aku ada bersama dengan Rasulullah, iaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu pelayaran. Maka pada suatu hari aku dapat berdamping dengannya. Semasa kami meneruskan perjalanan, aku pun bertanya dengan berkata, ya Rasulullah, beritahu kepada saya ya Rasulullah, beritahu kepada saya ya Rasulullah, sesuatu amal yang menyebabkan saya masuk surga ya Rasulullah. Tolonglah bagi tahu kepada saya ya Rasulullah, satu amalan yang boleh saya masuk surga ya Rasulullah, dan menjauhkan saya daripada api neraka. Sesungguhnya kau wahai Muaz telah bertanya kepadaku mengenai suatu perkara yang besar, dan sebenarnya perkara itu adalah mudah bagi orang-orang yang telah dimudahkan oleh Allah untuk mencapai. Amalan bakti yang engkau tanyakan itu ialah beribadat kepada Allah, dan janganlah engkau berlaku syirik kepadanya dengan sesuatu yang lain, sebagaimana yang tersimpul dalam dua kalimah syahadat yang kita baca, yang kita lapas tadi. Dan dirikanlah sembahyang, berilah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, dan kerjakanlah haji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan lagi, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan? Berpuasa yang fardu, Nabi tanya bagi kepada Muaz, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan? Berpuasa yang fardu dan yang sunat ialah pendinding dari azab neraka. Nabi kita bagi tahu ke Muaz lagi, maukah dia kata untuk menjadi pendinding kita daripada api neraka. Dan sedekah itu pula memandangkan dosa sebagaimana air memadam api. Dan demikian juga sembahyang yang dikerjakan oleh seseorang pada waktu jauh malam. Kata Muaz lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat suci, tatajafa junubihim anil madaji hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku nyatakan kepadamu mengenai kepala atau asas agama keseluruhannya dan tiangnya serta kemuncaknya. Maka aku menjawab, iaitu Muaz lah, aku menjawab, mahu terangkanlah perkara itu ya Rasulullah. Maaf aku kata, teranglah, royaklah ya Rasulullah, perkara itu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepala atau asas agama yang dibawa itu ialah, yang pertama dia kata Islam, melapaskan dua kalimah syahadat. Ini kepala dia, kepala dia, melapaskan dua kalimah syahadat yang mengesahkan Islam. Tiangnya ialah sembahyang, dan kemuncaknya pula ialah berjihad pada jalan Allah. Kemuncaknya pula ialah yaitu berjihad pada jalan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, maukah aku nyatakan kepadamu mengenai perkara-perkara yang menjadi teras atau yang dengan sebabnya dapat memiliki semua itu? Aku menjawab, mahu ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Wah jawab, mahu. Rasulullah bagi tawaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memegang hujung lidah lalu bersabda, jagalah, jagalah
lidah ini, jagalah lidah ini. Dia kata tak? Daripada menyebabkan engkau ditimpa sesuatu yang tidak diingini. Tak? Nabi pesan kepada Muaz, jagalah lidah. Menyebabkan engkau ditimpa sesuatu yang benda-benda yang tidak diingini. So jaga lidah. Tak? Jagalah lidah. Kan? Aku pun bertanya, ya Nabi Allah, adakah kami akan dikira bersalah dan dihukum disebabkan yang kami bertutur? Kami banyak kecek tadi, kami banyak tanya Rasulullah, ada kami bersalah? Ya. Adakah kami bersalah? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau perkara yang nyata ini engkau tidak juga mengetahuinya, lebih baik saja engkau mati. Wahai Muaz, bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas mukanya atau di atas hidungnya ialah hasil angkara lidah. Kena jaga dengan lidah tak? Lidah kita kena jaga tak? Tak? Dia kata dengan lidah juga ialah, dia kata kita boleh menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Dengan lidah kita tak terasa, tak sedarkan diri, dengan lidah juga kita akan boleh menjerumuskan ke dalam neraka, api neraka. Ya, auzubillah minaz zalim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Alhamdulillah. Jadi seterusnya dalam hadis yang berikut diterangkan lagi mengenai hubungan seseorang muslim dengan masyarakat. Ya. Hubungan seorang muslim sesama masyarakat dengan masyarakat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahu Bukhari. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya dia kata, seorang muslim yang sempurna Islamnya ialah yang terselamat orang-orang Islam dari lidahnya dan tangannya, dan seseorang yang berhijrah yang sempurna hijrahnya ialah hijrah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak. Mana di sini ialah dia kata sebaik-baik hijrahnya ialah berhijrah dari perkara-perkara benda-benda yang dilarang. Dan hijrahlah kita daripada membuat kemungkaran, membuat benda-benda yang baik. Ya. Berhijrahlah ke arah benda kebaikan. Kan? Ini dijelas dalam hadis Nabi sendiri. Ya. Berhijrahlah kita ke arah benda yang baik-baik belaka. Kan? Jangan jadi tukar taki daripada baik berhijrah kepada benda tidak baik. Ya. Berhijrahlah kita kepada benda-benda yang baik. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimun bilisanihi wa yadihi wal mu'minun man aminahu an-nas ala dimaihim wa amwalihim. Rawahu at-Tirmizi. Ya. Ini hadis daripada Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim yang sempurna Islamnya, sempurna Islam, ya, muslim yang sempurna Islam adalah bagaimana? Ya, ialah yang terselamat dari orang-orang Islam dari lidahnya dan tangannya, dan seseorang mukmin yang sempurna imannya ialah yang dipercayai oleh orang ramai sebagai seorang yang bersikap amanah, damai,
amanah terhadap keselamatan nyawa dan harta benda mereka. Ya. Mana kita ni dalam kehidupan kita ni, ya, kita hendaklah jadilah orang yang beramanah, orang yang boleh menjaga keselamatan. Ya. Dengan kita boleh selamatkan orang, dan dengan kita boleh beramanah dengan diri kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan orang ramai. Ya, beramanah. Ya. Maka dengan amanah inilah kita boleh masyarakat boleh selamat. Kan? Masyarakat boleh selamat. Ya. Ditegaskan lagi dalam hadis-hadis yang berikut, dia kata di sini ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'il ba'din wa kunu ibadallah ikhwana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berhasad dengki di antara satu dengan yang lain. Jangan berhasad dengki di antara satu dengan yang lain. Dan janganlah kamu sebagai pembeli pura-pura yang menawarkan harga yang tinggi dengan tujuan memperdayakan orang lain supaya membelinya dengan harga yang lebih tinggi, dengan harga mahal. Ya. Kita menjadi seorang yang pura-pura pembeli. Ya. Kita nak beli kereta ni, biarlah buruk, tapi kita beli harga mahal. Ya. Harga wira 10,000 sama sekarang. Jadi tak boleh kita menawarkan harga yang tinggi, supaya membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dan janganlah kamu membenci atau bermusuh-musuhan, dan janganlah kamu putuskan hubungan mesra dan pula memerlukan sesama sendiri, dan janganlah kamu sebagai penjual yang memotong jalan penjual yang lain. Janganlah kamu melakukan perkara-perkara yang keji itu, tetapi hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ingatlah, orang-orang Islam adalah saudara orang-orang Islam yang lain. Janganlah seorang Muslim menghinakan saudaranya itu, dan janganlah ia mencuaikan semasa orang itu memerlukan pertolongan, dan juga janganlah ia memandang rendah kepada orang lain, apalagi menghina. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah kuliah saya pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang baik itu kelemahan diri saya. Ini saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma qtil lana bi husni khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bi husni khatimah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.